Dia dah record belum? Okay. Okay. So Assalamualaikum and good afternoon. Okay, so today we will go on chapter 1. Okay, chapter 2. Okay, amplitude modulation chapter 2. Okay, so want to remind back, we got quiz this week, chapter 1. Okay, chapter 1 tu yang saya dah bagi tahu on the YouTube, yang previous YouTube. So chapter 1 dia kita guna online kalam. Okay, macam yang sama, lebih kurang macam sebagi sampel tu. You boleh tengoklah macam mana chapter 1 punya quiz, previous quiz. Nanti lebih kurang lah. Okay, nanti you boleh tengok balik. Saya akan tanya lebih kurang soalan-soalan macam tu lah. Okay, now tutorial tu soalan akan tanya soalan macam tu. So online kalam, you boleh jawab Friday to Sunday. Friday to Sunday. Dia adalah online. Okay, Friday to Sunday. Okay, so ini saya nak alert balik lah. Okay, ini untuk chapter 2. Okay, chapter 2, apa yang kamu tahu, chapter 2 kita akan belajar on amplitude modulation. Okay, dalam amplitude modulation ni, ini saya bagi tahu. Okay, apa yang kamu tahu pasal, kamu pernah dengar AM radio? Pernah dengar tak AM radio sebelum kita mula ni? Tak, sir. Nah, sir. AM radio? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Okay. Okay. FM radio pernah dengar? Yes, Pernah. Mestilah dalam kereta ada kan? Okay, ni saya nak bagi tahu something Okay. AM radio ni ada dalam kereta kamu tu. Tapi kamu pernah tak kamu tiba-tiba tertekan, dia macam terkeluar. AM radio tiba-tiba tak ada siaran ataupun dengar macam ada macam orang cakap tapi tak clear. Pernah dengar tak? Ada sih. Ada kan? Okay, saya bagi tahu itulah AM radio. Sebenarnya ada dalam kereta. Sampai sekarang ada AM radio lagi dalam kereta kamu. Kalau tak tahu, pergi tukar semua radio sampai sekarang ada AM radio, mode dia ataupun FM radio. Clear? Siapa yang tak tahu bolehlah lepas ni habis kelasa pergi kat kereta mana yang ada kereta ke apa, pergi main radio kamu, kereta kamu tu dia ada AM radio. Okey, apa yang kamu faham pasal AM radio? Dia tak clear, betul tak? Dia punya kamu tak dengar dia punya bunyi dia. Kan bunyi dia tak clear, betul tak? Ya. Dia tak berapa sound, maksudnya kamu tak dengar dia punya bunyi ataupun dia punya sound dia tak berapa clear. Okay. Lepas tu you akan dengar macam ada noise, betul tak? Bunyi betul tak? Dia ada noise. Dia bercakap tapi tak clear. Okay, ini adalah AM radio. Okay, tapi sebelum kita mesti kamu tanya kan, okay, AM radio. Tapi walau kata tak elok, noise tak clear, tapi kenapa kena ada juga AM radio? Kenapa AM radio ni masih lagi nak bubuh dalam radio? Baik buang je kita ada kat FM radio. Kenapa kamu rasa? Kenapa AM radio tu masih ada dalam radio kamu sampai sekarang? Dalam kita pun ada AM radio lagi. Kenapa? Boleh saya beri jawapan tak? Rasanya Itu untuk siaran luar negara kan? Dia memang dia banyak digunakan di Thailand. Okay. Kenapa rasa-rasa? Kenapa kita masih gunakan lagi, kenapa kita masih nak belajar lagi, kenapa kita nak guna lagi AM radio ni, kenapa? Ini saya introduction tau, maksudnya kita tak masuk kat slide lagi, ini nak bagi student saya tak takut, okay? Dan saya bagi tahu, benda communication ni AM radio ni mudah sangat difahami. Maksudnya kamu belajar kan, kamu tengok nanti, kamu tak berapa faham pun tapi kamu boleh jawab soalan. Itu kelebihan AM, maksudnya kamu boleh faham dengan mudah, okay? Okay. Sebenarnya kelebihan AM radio dia boleh pergi long distance. Kalau bernasib baik contohnya kamu dekat Terengganu ke, kat Kelantan ke, kan kamu boleh dengar Thailand punya radio. Tapi kamu perasan tak kalau FM radio, pernah dengar FM radio? Hits FM, pernah tak? Hits FM. Pernah. Lagi apa? Mix FM. Sinar FM. Okey, bila kamu Google Hits FM, Mix FM, dia ada frekuensi dia. Tapi frekuensi dia berbeza. Kalau di Kuantan lain, betul tak? Di Kuantan lain, di KL lain. Perasan tak? Frekuensi dia lain. Walaupun radio yang sama, for example Hits FM. Ya. Di Kuantan lain, di KL lain. Nampak tak? Ya. Betul. Dia boleh pergi long distance tapi kita kena ada repeating maksudnya frekuensi tu kita kena reuse balik. Tapi AM radio kalau kamu di Thailand pun kamu boleh untuk long distance. Okey, itu kelebihan dia. Tapi kalau kamu guna FM, kelebihan dia apa? Kelebihan dia kalau kamu guna FM radio, dia clear, betul tak? Kamu akan dengar dia punya radio tu clear, betul tak? Betul. Okey.
Tapi satu saya nak bagi tahu, AM radio ni ada satu kelebihan. Di waktu bila kalau kamu tahu bila berlakunya macam contohnya peperangan, war kan. War ataupun masa ada bencana alam, okey bencana alam bencana alam ataupun natural disaster masa war, bencana alam, natural disaster, okay, kita perlukan kenapa AM radio ni untuk long distance. Kalau FM radio dia tak boleh. Kalau kita contohnya kan AM radio ni contoh daripada Kuantan saya boleh bagi info. Maksudnya info apa? Kamu pernah tak tengok dalam macam cerita-cerita movie apa semua kan? Pasal tak bila ada natural disaster contohnya ada earthquake besar-besar apa semua dia orang akan guna satu radio. Betul tak? Dia orang guna communication through radio. Pasal tak? Betul. Itu adalah Rasa itu adalah AM radio tau, bukan FM radio. Okey, dia communicate tu dia menggunakan AM radio. Maksudnya dia boleh pergi long distance. Okey, kalau contoh sekarang ni kan ada contohnya Pahang semua gempa bumi lah, apa benda semua kan terputus communication. Kita boleh guna AM radio setup untuk hantar information. Contohnya please help, we are in Kuantan, we got survivor for example survivor here, please help somebody if hurt we need rescue. You boleh cakap macam tu kan, even you send secara random, AM radio ni boleh pergi for long distance. Dia boleh pergi sampai Selangor pun. Sebab tu you kena belajar AM radio is very crucial. Dia boleh communicate for long distance. Sebab tu kamu kena belajar AM radio. Okey, sekarang ni kita pergi pada AM radio. Apa yang ada dalam AM radio? Okey. Ni. Sebab tu saya bagi tahu mula-mula ni jangan tengok slide dulu. Saya tak suka bagi tengok slide sebab nanti student akan takut. Okey. Dan mula-mula kamu kena belajar dalam ini kamu kena belajar dalam AM AM signal kamu kena belajar pasal apa? Okey, mula-mula kamu akan belajar pasal input signal. Okey. Input signal, carrier signal dan juga AM signal. Signal output dia lah. Okey, AM signal ni ataupun output signal dia. Ni yang mula-mula. Okey, input signal, carrier signal ni kita panggil satu dia, ni sebagai tahu apa benda. Semula-mula kita nak kenal benda ni. Kita panggil dia time domain. Time domain. Okey. Nanti jangan risau, saya akan bagi juga slide ini nanti kat kamu. Okey, cuma kena fahamkan dulu. Time domain saya akan bagi ni nanti dekat WhatsApp kamu. Okey. Kita ada input signal, carrier signal, AM signal, output signal. Okey, kena ingat dia ada representation. Okey, sebab kita guna amplitude, okey, time domain dia akan macam ni. Ini untuk input signal Saya akan bagi 3. Okey, mula-mula Okey, input signal. Okey. Ini kena belajar cara melukis dia. Memang famous soalan dia kata draw the input signal, carrier signal and AM signal. Kamu kena tahu lukis. Okey. Mula-mula ni saya nak tunjuk dulu. Okey, ada 3 jenis. Ini time domain. Time domain, kenapa time domain? Okey, ni saya nak bagi tahu kenapa kita guna time domain? Setengah student cakap kenapa? Sebab dekat sini dia tulis T. T tu bagi tahu in term of time, itulah namanya time domain. Okey. Okey. Sini saya bagi tahu satu. Okey, mula-mula kamu kena tahu ini. Ini apa? Kadang-kadang dipanggil V input. Okey, kadang-kadang dipanggil V M. Kadang-kadang dia bagi V E. Semua benda ni sama. Okey, ni benda dia. Okey. Time domain. Okey, lepas tu carrier signal. Kita ada carrier signal. Macam mana nak lukis? Okey. Lukis dia macam ni. Saya ajarlah mula-mula. Tak apa, nanti kita akan ada soalan tutorial semua, kamu boleh jawab dan kamu. Ini mula-mula kita faham dulu. Okey. Kalau carrier signal, okey, kalau tak tahu kalau kita buat macam ni, kena buat macam ni. Okey, ni saya ajar kamu mula-mula. Okey. Kalau carrier signal, dia samalah, maksudnya ketinggian dia sama. Okey, di sini dia panggil VC. Okey, ni in term of time. T. Okey, student saya tahu tak kenapa, apa beza yang selukis macam ni time domain, yang ni ada seketul je jarak, yang ni rapat. Apa yang kamu dapat tengok? Apa yang kamu dapat faham kalau kita bagi signal ni? Apa yang kamu nampak? Okey, saya bagi tahu something Kita tengok pula mathematical equation dia. Okey, mathematical equation, ini signal ni kalau kamu belajar dalam matematik ingat kom ni memang related dengan matematik. Kalau kamu tahu signal ni, macam mana mathematical? Okey, sebab ini adalah sine wave, kamu boleh tulis macam ni.
V in T in term of time T matematik kan ni, sama juga dengan VI sin omega I T. Ini saya nak bagi tahu satu benda-benda yang mula-mula kali kita tak tahu. Okey, omega sama dengan apa? Omega sama dengan 2 pi F. Okey, ingat tu. Jadi VIT sama juga dengan V in sin omega 2 pi F T. Ini yang mula-mula yang kamu kena tahu. Jadi dia ada berkaitan dengan frekuensi. Frekuensi ni, frekuensi dia, apa nama frekuensi dia? Frekuensi dia sebab dia berkaitan dengan input, nama dia F input ataupun F A ataupun FM, sama. Ni frekuensi, ni semua frekuensi nama dia. Okey, F input, F audio, FM, sama. Okey. So, ini satu derivation. Okey, yang kedua, ini saya cerita untuk VCT. VCT ni kalau dalam matematik, VC in term of time sama juga dengan VC sin omega CT. Ni saya nak bagi tahu mula-mula ni. Okey, supaya kamu jangan takut matematik ni. Sebab apa? Ini adalah simbol dia. Okey. Omega sama juga dengan 2 pi F. Dalam kes ni kalau letak C, sini jadi C lah. Kalau sini letak I, sini pun jadi I. Okey. Ni mula-mula sekali nak faham. Okey. So omega C sama dengan 2 pi F C. Okay, so kita tulis baik semula lagi sekali. VCT sama juga dengan VC sin 2 pi F C T. Ini mathematical yang mula-mula kamu kena tahu. Kalau tengok signal, tengok ni, lepas tu kamu kena tahu matematik dia apa. Okey, tapi kalau kamu fahamkan, nanti kamu boleh tengok, oh saya tak faham formula ni pun saya boleh jawab. Itu kelebihan principle of communication. Maksudnya dalam communication, kalau kamu tak faham matematik, kamu tak faham ni, kamu faham konsep, kamu boleh jawab. Sebab tu saya selalu tekankan, faham dulu dia punya konsep. Okay. So, now saya nak tunjuk seterusnya. AM signal macam mana bentuk dia macam ni. Lukis macam ni. Ini untuk nak bagi kamu faham lah. Mula-mula how to draw. Ini AM signal. Okay. In term of T. Okay. In term of T. Okay. In term of T. So kita ada VA and T. Yang ni biar dulu. Okay, sebiar dulu supaya kamu tak pening. Okay, kita belajar yang mudah-mudah dulu. Okay. So students, faham tak sekarang ni? Apa yang tak faham? Okay, tengok dulu. Kalau tak faham, tanya sir. Apa yang kamu tak faham? Okay, sebab benda ni mudah. Kalau kamu faham konsep dia, kamu boleh faham. Okay. Apa yang Kenapa AM signal macam tu sir? Kenapa AM signal macam ni? AM signal sabar. AM signal ni sebab apa tahu? Dia kena combine kan. Kenapa dia jadi macam ni? Kalau kamu tengok kan, input signal, saya tunjuk kamu input signal ni sebenarnya kita kena masuk modulator. Modulator ni dikombinkan input signal dengan carry signal. Carry signal apa fungsi dia? Untuk bawa input signal. Okay, macam contoh input signal suara kamu lah, AM signal kan. Kan kat radio kita guna suara kita. Suara kita tu pun kita boleh convert dalam bentuk ni, sine wave ni. Okay. Dan kita boleh combine dengan carrier signal sebab umpama macam kamu nak pergi pekan ke Kuantan. Kamu nak pergi dengan cara apa? Mungkin kamu nak naik bas, naik kereta, itu adalah carrier signal. Okay. Carrier signal akan bawa input signal dan dia akan jadi, kalau kamu tengoklah, ini tak apa saya bagi tahu observation Kamu nampak tak? Dia seolah-olah kamu tengok bentuk ni, dia seolah-olah kamu nampak bentuk ni. Ni bentuk ni. Kan? Dia terapung kat sini. Terapung. Sebab apa? Dia terapung. Maksudnya apa tahu? Yang ini pula carry signal, nampak tak carry signal ada kat dalam ni? Carry signal ni bawa information signal. Ini dia yang kamu nampak tu. Faham tak? Nampak tak? Bentuk yang input signal ni berada kat atas ni, saya labelkan dengan warna merah ni. Saya tukar color warna merah. Nampak tak? Kalau kamu tengok betul-betul dia ada ni, warna merah ni. Yang ini adalah information signal sebenarnya. Okay, dibawa oleh carrier. Okey, tak apa. Sebab tu hold dulu. VAMT ni nanti kamu dah pening. Okey, clear? Okey, mula-mula kamu kena tahu pasal dia punya signal. Kita tulis dia punya signal. Okey, betul Okey, kedua, kamu kena faham
dalam AM ni bentuk dia macam mana? Okey, bentuk dia macam ni sebenarnya. Okay. Dari mana kamu tahu signal ni? Okey, kita tengok macam mana dia punya dia berfungsi. Okey, sebenarnya kita bagi dalam bentuk block diagram. Ni block diagram. Okey, semudah ni saja. Okey, ini adalah AM modulator. Okay, AM modulator ini adalah carrier signal. Sini adalah input signal. Okay, sini adalah AM signal. Okay, so dalam AM modulator dia akan combinekan input dengan carrier signal. Okay, ini satu. Okay, jangan risau. Dalam slide pun ada, cuma saya nak bagi kamu faham dalam bentuk kita bercerita dulu introduction. Okay, dah habis ni. Okay, seterusnya student kena faham benda ni. Okay, modulation index. Mula-mula tadi kamu tahu pasal signal kan? Okay, signal dalam time domain. Ni saya cerita time domain dulu. Okay, time domain. Okay, so kita kena tahu pasal modulation index. Okay, dalam modulation index kamu tahu kita represent dalam bentuk M. Dalam bentuk M. Okay, M equals to VM over VC. Okay, orang selalu cakap dengan Sir, tanya kan, Sir, kenapa kita kena tahu modulation index? Apa beza VM over VC? VM ni kat mana? VM tu dekat sini. Kadang-kadang VM, kadang-kadang VI over VC, sama je benda ni. Okay, VM over VC. VM VC ni kat mana? Ni dia. Ni VM, ini VC ni, tinggi dia ni. Okay, VM dengan VC, tinggi dia tu. Okay, dia punya V peak dia. Okay. Okay, dalam modulation index, bila apa yang kita boleh tengok, kita boleh jadikan dia sama ada signal tu akan jadi macam ni lah. AM signal tu dia boleh jadi macam ni. Kan bentuk asas dia selukis tadi tu kan macam ni. Okay, dia boleh jadi juga signal tu macam ni, bertindih. Dia boleh jadi macam ni juga. Dipanggil overmodulation. Overmodulation yang ni. Tapi kita tak nak, kita kalau boleh nak modulation yang biasa. Okay, maksudnya kalau modulation yang biasa maksudnya M sama dengan 1. Okay, 1 ataupun big M. Big M sama juga dengan 100%. Ini maksimum lah, tak boleh besar lagi. Okay, tak apa, lepas ni kamu akan tengok macam mana dia berfungsi. Okay, modulation index. Dah habis modulation index, apa yang student kena tahu? Kamu kena tahu satu benda, iaitu dah habis modulation index, kamu kena tahu power analysis. Power analysis ni sebagai kita satu benda, selalunya kita analisis dalam frequency domain. Okey, ingat tadi yang mula-mula tadi, sebagai signal atas ni, ini adalah time domain. Ini adalah time domain. Sekarang ni kita pergi pada frequency domain. Okay. Okay. Dalam frequency domain, ayat dia mudah saja. Okey, dalam frequency domain kita ada macam ni. Okey. Okey, kita ada FC, sini dipanggil F upper sideband, ataupun FC plus FM. Sini F lower sideband, kita ada FC minus FM. Okey, dekat sini juga kenapa kita kena study pasal frequency domain? Daripada frequency domain kita boleh buat power analysis. Okey, kenapa? Dekat sini ada P carrier, P upper sideband, P lower sideband. Daripada sini kita boleh tahu power transmit. Kita hantar tu power transmit ni, power transmit AM kita ni, kita boleh tahu sama juga dengan P carrier plus P upper sideband plus P lower sideband. Okay, clear? Okay, yang ini dulu senang kamu faham. Okay, sekarang ni kamu dah okay. Sekarang ni kamu salin dulu, benda-benda ni dah salin tak? Salin dulu kat kertas supaya kamu faham. Salin dulu. Okay, saya nak kamu faham ni dulu. Okay,
Okay, now bila kamu tengok benda ni, okay, satu benda kita tengok pada penyelesaian masalah. Saya nak tunjuk kamu kamu cakap, saya tak faham benda semua lah. Tapi kita cuba buat satu soalan, kita tengok you mampu jawab ke tak mampu jawab. Okay, soalan-soalan dia, okay. Contoh, okay, saya bagi satu soalan ni. Okay, mana soalan dia? Okey, kita bagi satu soalan. Ni saya nak tunjuk dekat kamu. Kamu faham ke tak? Okey, soalan dia selalunya macam ni saja. Kalau kamu tengoklah soalan dia, kamu mula-mula kamu tengok kan. Okay. Soalan ni katalah kita buat soalan tutorial Okey. Selalunya ini salah satu soalan yang dia tanya. Okay, nanti saya bagilah dekat WhatsApp benda-benda ni. Okey. Exercise AM. AM Okay, student sir. Okay, ni saya ajar satu tip Bila kamu dapat soalan ni, okay, kamu nampak tak ada tulis 15, 60, 1500, 100,000, 2 pi. Apa yang kamu dapat daripada sini? Kalau kamu tengok daripada sini kan, apa yang kamu nampak? Kalau kamu tengok sini kan, 15 ni apa? V in. Ini kalau kamu tengok, kalau tengok equation, dia sebenarnya adalah V, voltage. Kalau kamu tengok, dua-dua ni adalah voltage. Tapi kamu tak tahu mana satu V in, mana satu VC. Okay, yang kat sini pula. Kalau kamu tengok, kalau omega sama juga dengan 2 pi F. Nampak tak? 2 pi F. Kalau kamu pandai, cuba kamu tengok. Apa benda yang dibagi ni? 2 pi F. Apa maksud yang 1500 ni? Kalau kamu faham. Frekuensi. Pandai, bijak. Masa ni bijak. Sudah nampak dah, kamu bijak sikit. Okay, mungkin kamu ramai nampak tak frekuensi. Sebab apa? Kamu dah faham, tapi kamu tak tahu mana satu frekuensi FM, mana satu frekuensi carrier, mana satu information signal. Okay, jadi saya nak bagi tahu satu benda. Okay, rules number 1. Ni kena ingat student saya kena ingat. Kalau ini kita balik semula pada simbol asal dia, AM modulator. Ini carrier sini nama dia, kalau kita lukis dia akan jadi macam ni. Okay, ni carrier. Dekat sini dipanggil VC. Okay, kalau kata ni V input, VI pun samalah, mana sama, VM pun sama. Okay, di sini dia panggil VM. VM sama, VI pun sama, tak ada masalah. Okay, so ini adalah input, ini adalah output dia. Okay, ini masuk information signal, ini carrier, ini adalah output dia. Output dia adalah dalam bentuk yang macam ni. Okay, VAM. Yang ini adalah VAM. Sebab tu saya bagi tahu satu benda. Mula-mula kalau sudah set, okay, satu rules yang kamu faham, carrier ni satu kena ingat kena ingat. F carrier mesti besar daripada FM. FM ni tak kisahlah, information, dia lebih kepada information. Ini adalah information Information. Sini adalah carrier, ini adalah output. Tak boleh tulis pula. Okay, output. Okay, V lepas tu seterusnya, VC carrier mesti besar daripada VM. Okay, faham tak yang ni dulu? Saya nak tunjuk. Ini kan kamu tak belajar lagi lebih-lebih kan? Kamu saya hanya bagi kamu macam ni je. Kamu boleh guessing tak? Okay. Sekarang ni kalau kamu nampak yang 15 tu kamu rasa VC ke VM? Ni mula-mula guessing. VM kan? Okey. Ingat kadang-kadang dia dipanggil VA ni kan, audio signal kita boleh panggil dia VA, ingat VA, kadang-kadang VI, kadang-kadang VM, information signal. Information maksudnya boleh jadi VA, boleh jadi VI, boleh jadi VM. Mana-mana dalam buku pun boleh tukar. Jadi hasil dia adalah dalam ni kita tulis ni lah. Kita cakap VM pun sama, VA pun sama, VI pun sama. Okey. Ni nama 15 adalah apa? VM ke VC? VM. VM. Pandai. Okey, 60 apa?
VC. 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 Okey, sebab tu saya bagi tahu VC. Okey. Lepas tu sekarang ni 1500 tu apa? 1500 Hz sama dengan FM. FM, pandai student sir. 100,000 tu? 100,000 Hz sama dengan apa? FC. FC. FC, pandai student sir. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk betapa magicnya. Sebab tu saya bagi tahu kan, subjek kom ni memang ramai student dapat E. Sebab apa? Dia orang faham konsep. Sebab tu dia tak perlu dihafal, dia perlu difaham. Okey, ingat subjek ni perlu difaham, bukan dihafal. Kalau kamu hafal, kamu tengok yang tadi sebagai formula tu, kamu dah apa? Pening, macam orang dah tak faham dah. Okey, dalam soalan nombor 1. Okey, dia kata cache the audio signal. Maksudnya kamu kena cache. Okey, dalam soalan ni lah, kamu kena cache. Okey, macam mana basic info nak cache? Ni saya tulis ni balik. Nampak tak? Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Nampak tak? Okey, kalau tak tahu kita boleh lukis balik. Ingat tak saya kata buat je simbol macam ni. Tak kisahlah kamu nak buat 2 ke 3 ke, tapi basic signal. Okey. Tinggi dia berapa? Ini dia panggil VP VP. Kalau VP to peak lain daripada puncak ke puncak. Ini yang kita punya analisis ni 15 ni sebenarnya adalah peak saja. Peak. Ya. Yang ini pun peak sahaja. Ini dipanggil peak. Okey, bukan V peak to peak. Okey, you remember Okey, jadi bila kamu dah lukis ni T, berapa dia punya amplitude dia? Berapa nak letak? Katalah kamu dah lukis signal ni, berapa kamu nak letak ketinggian dia ni? Ni kamu dah decide kan? Sketch the audio signal, kamu dah tahu dah information signal, ni information. Dan sebagai tahu 15 ni adalah VP peak. 15 ni adalah peak. 15 dan 60 ni adalah peak. Okey, bukan peak to peak. Okey. So berapa nak letak ke atas ni? Letak 15. Kalau yang bawah pula dia akan jadi negatif 15. Okey, tahu dah lukis. Jadi dah selesai dah soalan nombor 1. Sketch the audio signal. Okey, siapa yang tak faham tak? Ni jawapan dia lah. Ni jawapan dia sebenarnya. Tapi kalau kamu lukis macam ni pun dah okey dah. Okey, betul tak? Clear tak? Sketch the audio signal. Settle. Faham tak cara nak lukis dia? Faham saya. Faham ke? Okay, siapa yang tak faham boleh tanya. Siapa tak faham tanya. Sebab ni mula-mula sekali. Nanti saya akan bagi benda ni dekat kamu. Okay? Yang exercise ni. Saya tak bagi lagi. Okay. So clear cara nak lukis dia macam mana? Okay. Dah dapat, dah settle. Okay, nombor 1. Okay, sekarang ni kita pergi pada carrier signal. Okay, nak lukis carrier signal macam mana? Saya kata banyakkan dia. Okay, banyakkan dia. Tapi, kamu nak lukis banyak dia macam mana? Banyak dia macam ni. Maksudnya saya kata lukis macam ni. Okay, saya tunjuk balik Okay. Maksudnya kamu lukis, tapi kena tunjukkan. Kalau nak tunjukkan, ingat kalau nak lukis F carrier, FC mesti besar daripada FM. Okay, sebab tu kamu kena tunjuk dia ada banyak. Tapi tinggi sama amplitude dia sama, V peak dia sama. Okay, so dekat sini kita lukis je macam ni. Ini kan dia kata draft je kan. Okay, dekat sini nak letak berapa? 60, bawah negatif 60. Okay, clear tak? Macam nak dapat, nak lukis soalan nombor 2, sketch the carrier. Student faham? Tahu tak cara? Faham Ni saya nak tunjukkan kamu, jangan takut, ini adalah permulaan kepada cara penyelesaiannya. Nampak tak? Direct. Sketch the carrier signal. Okay, siapa tak faham? Sketch the carrier signal. Masa? Ya? Maksudnya yang atas tu audio signal, yang bawah tu 60 tu carrier kan? Carrier. Kena ingat sebagai satu benda V, ini VC tau. Kena ingat kalau kamu tak tahu, kalau kata dalam soalan kamu diberi soalan macam ni, kamu kena ingat VC mesti besar daripada VM, FC mesti besar daripada FM. Okay, nak lukis ni, kalau kamu nak lukis in time domain ni, kamu kena tahu dia punya amplitude dia berapa. Betul tak? Voltage dia berapa. Tapi sekarang ni macam nak tahu dia 60, kena ingat, kenapa tak letak sini 15 je? Kenapa tak letak 15 kat sini? Sebab sini adalah carrier. Carrier kena ingat, voltage dia kena lagi besar. Siapa tak faham lagi?
Ni jawapan ni yang kamu tengok warna hitam ni, jawapan. Cuma saya nak tunjukkan kalau ini sebelah dia. Yang ini sebenarnya jawapan. Ni. Sir, Ha. kiranya kalau VC tu memang akan lagi besar daripada VM, VA, VI Ya. Kamu tak boleh buat kecil. Dalam dunia dah terbuktikan. Maksud kamu tak boleh terbalik. V carrier mesti besar. Kotak signal tu tak boleh dihantar. Contoh apa tahu? Kamu pergi 1 UMP, okey 1 UMP nak pergi ke Kuantan. Katalah satu kelas kita ada 60 orang. Boleh tak kamu pergi daripada Pekan ke Kuantan naik katalah 60 orang ni, kamu naik kereta. Muat tak 60 orang naik kereta? Tak boleh sir. Tak boleh kan? Sebab itulah yang ini ditunjukkan bahawa sebenarnya kamu mesti besar. Maksudnya carrier mesti besar. Maksudnya bas tu mesti besar daripada student nak dibawa tu. Faham tak? Kalau tidak dia tak boleh nak hantar. Betul tak? Betul tak? Betul sir. Inilah konsep dia. Maksudnya carrier, voltage dia kena besar, frekuensi dia kena besar. Faham Faham sir. Okey. Faham sir. Ini nak lukis, ingat tak saya buat ke atas ni tadi. Yang ni yang saya warnakan balik warna kuning ni. Okey, information signal dah settle. Okey. Carrier signal dah settle. Yang ni, amplitude ni. Kita tak settle lagi. Okey. Now, saya nak ajar kamu cara nak lukis dia. Okey. Okay, cara nak lukis dia. Macam ni, lukis dia. Cara nak lukis dia. Tarik straight ni, lepas tu turun bawah. Okey. Kalau kamu tak tahu, kamu buat je macam ni. Kalau saya nak bagi tahu, kalau kamu tak tahu, kamu buat je macam ni dulu. Okey. Macam ni. Macam ni. Okey. Lepas tu buat macam ni, buat je kat tengah ni. Kat tengah tak kisah. Senang ke susah? Kalau tak tahu, kena lukis. Sebab itulah kena belajar melukis. Okey. Dah lukis macam saya dah. Praktis je conteng-conteng kat kamu punya kertas. Okey dah. Dah. Ni satu benda saya nak tunjuk. Cara nak lukis dia. Ini yang kena faham. Nanti kan kamu dekat katalah sebagi kuis macam ni. Katalah kuis macam ni kan. Kamu dah pening. Macam mana nak draw ni? Tak erti lu draw lah apa. Okey. Mula-mula. Ni saya tunjuk kamu ya. The first step. Ni. Point yang sini. Point yang sini. Ni. Yang kena ni. Dia jadi 60 VC. Okay, ada faham? Ada sudah faham? Ada masalah ke ataupun tak ada masalah? Faham ke tak? Faham tak? Faham sir. Faham sir. Okay. Ingat ini mula-mula. Ini cara nak lukis ni. Okey, 60. Okey. Lepas tu dia akan ada yang tertonjol macam ni, betul tak? Dia ada yang bahagian tinggi, betul tak? Okey. Bahagian tinggi ni dipanggil Vmax. Kena salin tau student sir, nanti kamu akan faham nanti kat mana dia guna. Okey. Tak apa, nanti saya akan bagi benda ni juga, tapi kalau kamu nak conteng pun kamu conteng kat kertas kamu. Sebab dia macam ni, kamu nampak ni ada ni tapi kamu kena pandai draw. Draw tu penting. Ingat memang biasa dah dalam soalan dalam final exam ke apa ke, test kadang kita memang draw tu memang famous lah soalannya. Draw. Sampai nak pingsan. Okey. Okey dah. Vmax. Okey. Satu formula kena student kena tahu. Ini dia punya karakteristik ni. Vmax sama juga dengan VC campur VM. Ni yang puncak dia ni. Dia kan tinggi kan? Puncak dia ni. Okey. VC campur VM berapa nilai dia? Puncak dia? Kamu dapat kat sini kan? Kamu akan dapat VC campur VM 60 campur 15 dapat 75. Betul tak? Okey. Betul sir. Tinggi dia ni 75. Nama dia, apa nama dia? Vmax. Kena tahu. Sudah kena tahu. Kena terima benda tu. Yang tanya, so kenapa dia Vmax? Dia paling tinggi. Sebab itulah paling, kalau saya cakap siapa yang paling tinggi, itulah jawapan dia. Signal yang paling tinggi adalah kat Vmax. Okay? Dah. Okay. Bila signal yang turun ni pula, ni yang turun ni, nama dia Vmin. Ni nama dia Vmin. Vmin sama juga dengan VC tolak VM. Okay. VC tolak VM. Okay, 60 tolak 15 dapat 45. Ada siapa tak ada masalah? Siapa yang ada masalah tanya saya.
Sebab ini kita mula-mula nak belajar melukis. Okay. 45 mula-mula Vmin. Okay. Dah dapat, ingat saya bagi tahu nilai ketat analisis ni dalam bentuk V-peak. Dia ada peak to peak tapi kita belajar ni adalah V-peak saja. Okey, jadi terbalikkan je. Kalau yang belah negatif side, negatif mula 60. Okey. 60. Okey. Sini kalau di bawah dia jadi negatif V max. Nilai sama. Maksudnya bawah dia negatif 75. Kalau yang atas ni pula negatif V, yang ni pula negatif V min. Okey. Sama je. Kalau tak tahu apa, dia terbalikkan je jadi negatif. Okey, macam mirror. Cuma di side negatif kena letaklah negatif. Okey. Jadi siap dah nak tanya soalan untuk draw the AM signal. Okey. Clear tak? Siapa tak erti tanya sekarang. Yang nombor 1 ni, yang ini saya tunjuk Yang ini adalah information signal. Yang mula-mula ni. Okey, sekuningkan ni. Nama dia information signal. Yang kedua kita lukis, nama dia carrier signal. Okey. Ini bentuk yang cantik lah kalau kamu lukis macam tu. Betul juga. Okey. Yang ketiga, yang sekuningkan ni, nama dia apa? Nama dia adalah ini EMC signal. Okey. Ada siapa yang tak erti lukis lagi? Bagi tahu sekarang. Saya akan tolong kamu cara nak lukis. Sir, Ya. rasanya macam kalau boleh tak saya kaitkan dengan AM signal ini adalah interference tentang input signal dengan carrier signal. Dia macam ni, jangan pening kepala sekarang ni, you dengar cakap saya, nanti saya akan cerita ini introduction tau. Introduction ni, you jangan risau nampak tak, saya tak buka slide lagi. Sebab saya tak nak student sepening. Macam mula-mula ni, saya nak bagi you faham dulu cara draw AM signal. Okay, sekarang ni basic dia, okay saya bagi tahu jangan pening kepala ya. Okay, ini saya bagi tahu lagi sekali, kalau kata sepadam lagi sekali, saya nak you enjoy, jangan stress tau, ini introduction class. Kita tak masuk dekat slide lagi. Introduction, sebab tu saya tak bagi kamu slide. Sebab apa slide tu next class, supaya kamu tak takut. Kalau saya bagi sekarang kamu akan takut. Kamu kecil, oh my god, I don't know. Ini saya bagi overview. Okay, kalau kamu nak tahu ni atas ni, ini sebenarnya representation of the signal. Okay, saya bagi tahu sometimes kita boleh bagi tahu macam ni. VMT equals to 15 sin 2 pi 100t. 1500t. Ni yang bawah ini di signal. Yang bawah signal ni actually like this the signal. We see t equals to 60 sin 2 pi 100k t. Ni sebenarnya kalau tengok mathematical. Jangan takut. Actually ini adalah mathematical term. Okay, so bagi tahu something, how to detect. Sebab tu saya tak bagi signal ni sebab saya want to know. Okay, 15 ni how to detect which one is the input, which one information signal, which one is the carrier. Easy. You see the small number. Okay, small number means this one. Small number means this one is information signal. The big number, this one is the carrier signal. Okay, this one right now we solve A, B, C. The question for sketch for audio, carrier and the modulated wave. Modulated wave means the AM signal. Okay, different book, different style. That's why I want use something like this today. Familiarization bagi you rasa seronok dengan subjek ni. Okay, sekarang ni ada masalah tak nak lukis? Okay, ini je. Mula-mula untuk hari ni, you pandai tak lukis benda ni? Itu saja. Okay, you reti tak lukis this thing? Okay. Okay. Clear Okay, ni saya nak tunjuk kamu. Okay. Bila you dah tahu this thing, kita pergi next soalan. Saya nak tunjukkan betapa this subject very easy. Okay. Now, seterusnya dia kata determine the modulation factor. Sorry. Okay. Now, next question, determine the modulation factor and percentage of modulation. Okay, saya dah bagi tahu tadi kan. Okay, kenapa nak buat ni modulation factor and percentage of modulation? Sebab kita nak tahu di signal ni, AM signal ni. Okay, kalau modulation index ni,
AM signal yang you nampak ni, dia boleh jadi macam ni. Kalau you lukis, kalau over modulation dia boleh jadi like this, intercept. Dia boleh jadi macam ni. Okay, this one is not good, not good. Sebab tu you kena tahu pasal percentage of modulation. Okay. Now untuk D, modulation factor and percentage of modulation, dia ada small m. Small m equals to Vm information signal over Vc. Percentage of modulation big M. Big M equals to small m times 100. This is the formula. Valid for all AM. Sebab tu nanti saya akan bagi sekali dia punya summary of the formula of the AM next class. Okay? Clear tak? Okay, so you nak tengok kan dia kata determine the modulation factor and percentage of modulation, D. Okay, let's say D. Okay, D. Okay. Now we go to D. Okay, we go to D. Okay, D. D is small m and also big M. Okay, remember related with this AM signal ni boleh jadi overlapping, tak elok. Kalau nak elok mesti this kind of this signal. AM signal yang bagus macam yang dalam question ni. Okay, so modulation index kena ingat ni, for modulation index mesti ingat M equals to Vm over Vc. Nak ingat kadang-kadang student selalu silap Vc over Vm, salah monkey atas kereta. Okay, monkey atas kereta, M for monkey, C car. Jangan kereta atas monkey. Kalau car over monkey, mati monkey. Okay, so you nak ingat M, modulation index is equals to Vm over Vc. Okay, now Vm over Vc dalam soalan ni, berapa Vm Vc? Vm berapa? Dalam soalan ni, berapa nilai Vm, berapa nilai Vc? Vm berapa? PM 15. 60. right? Vc Vm, 60. this one Vc. So Vm over Vc. Vm over Vc. So 15 divide by 60. Betul tak? So berapa jawapan? Betul. 15 bagi 60. Use your calculator. 1/4 ataupun 0.25. 1/4. 0.25 right? Betul tak? Betul. Okay. So ini adalah modulation index. Kalau percentage of modulation big M, small m times 100 berapa? 0.25 darabkan dengan 100. So berapa dapat? 25. 25%. Okay. Nanti lepas ni saya akan bagi satu video yang dalam Padlet tu. Ni. Video dalam Padlet. Saya pun dah tak ingat kejap saya check. Netflix apa ni? Ini bukan. Okay, saya nak tunjuk kamu, nanti kamu kena pergi dekat sini. Dekat sini, Principle of Communication System ni DE 3443 itu sebagai sticky notes kan. Nanti, bila habis kelas ni, you kena tengok video ni. Nanti sebagai this one. You kena tengok video ni dalam Padlet. Ni. Dalam ni dia bagi tahu. Nampak tak? Sebab tu sebagai kelas hari ni, supaya after this you boleh tengok video ni. Okay, understanding amplitude modulation. Okay, kalau saya tak bagi kelas ni hari ni, you tengok video ni you tak faham. Okay, so after this nanti ni kelas selepas lah. Okay, nanti saya akan refresh balik benda ni, you cuba jawab dekat online learning ni. Clear lepas ni? Clear? Okay, online learning ni nanti you bagi ini semasa lepas punya. Chong Yong Dian, ni semua lepas. Grace Lee ni dia jawab balik. Okay, after this, habis di kelas ni, you cuba jawab online learning AM intro ni lepas ni lah. After this, you cuba jawab. After finish this class, see this YouTube, nanti you tengok apa yang you faham. Clear? Ini actually untuk kelas besok. Okay, online learning AM intro, you kena tengok video ni, you bagi komen. Nanti kita akan discuss lagi. Okay, on AM. Okay, now dah settle dah part D. Part D dah settle. Okay, determine the modulation factor and also percentage of modulation. Okay. Bahagian E, what are the frequencies of the audio signal and the carriers? Ni saya nak bagi kamu faham. Okay, untuk E
Okey, untuk AM signal, okey sebagi tahu ya. Untuk AM signal, ni ada bunyi ya, saya punya laptop ni. Tak lihat. Bukan. Okay. Now, what are the frequency of the audio signal and the carrier? Okay. Untuk E, kamu kena faham frekuensi domain. Okay. Tak apa, mula-mula memang you tak faham, nanti you tengok slide. Kan saya dah bagi slide kan, chapter ni you boleh fahamkan lepas ni. Okay. Next thing yang you must know. Aduh. Apa tu? Sorry. Okay. Adik siapa tu? Okay. Now kita pergi pada E. What is the frequency? The frequency. Okay, frequency analysis. Okay. Frequency analysis. Okay. This one normally adalah frequency domain. Frequency domain. Okay, frequency domain. Yang atas ni, you nampak ini adalah time domain because of what? Ini semua existed in term of T. Ini semua panggil time domain. Okay, time domain. Okay, don't worry esok kita ada kelas lagi. Tomorrow kita akan masuk by group lah. Kita akan ceritakan apa itu AM. Hari ni tak apa, kita main-main saja. Okay, jangan risau, jangan nangis semua. Okay, now. Untuk next punya. Okay, what is the frequency ada dalam AM? Okay, ini satu benda yang you kena belajar. New thing. Macam saya cakap tadi, selukis. Okay, nak tahu the frequency, you kena lukis ni. Ini frekuensi domain. Tak apa, nanti you tengok. Kalau you berpeluang pergi lab okay, tapi saya rasa tak boleh kot sebab online lab SEM. Kalau you tengok, kita ada network analyzer. Inilah rupa dia. Frekuensi domain kalau you tengok dalam screen network analyzer, dia punya display macam ni signal dia. You akan nampak macam ni, dia actually like this. You akan nampak kan kalau you guna, you study pasal AM kan, dia akan nampak macam ni signal dia. Ini kalau you guna ni lah, spectrum analyzer. Okay, you akan nampak exactly macam ni. Sebab tu AM signal macam ni. Okay, so the analysis like this. Sebagai tahu baik semula, frekuensi apa yang ada, ini you kena ingat. Okay, jangan risau. Dalam, actually kalau you tengok dalam slide dah ada dah solution, tapi yang ni, okay. Dekat sini nama dia FC. Sini adalah F upper sideband. Benda baru you kena tahu. Sini F lower sideband. Okay. F upper sideband equals to FC plus FM. Okay. F lower sideband equals to FC minus FM. Okay. Ini FC. Okay. Now, ini adalah 3 frekuensi yang ada. Sebab tu bila orang tanya what is the frequency yang occurs in the AM signal, dia ada F upper sideband, F lower sideband and also F carrier. Bila lukis macam ni, you kena masuk nilai lah. Okay, FC berapa? Kalau tengok dalam soalan ni, FC berapa? Okay, FC berapa? Tell sir. Berapa FC? FC berapa? On microphone. 100,000. 100,000, right? Very good. Okay, T ni tak payah ambil, 100,000 saja. Okay, so dekat sini you boleh tulis dulu FC sama juga dengan, okay, so nak solve dia, you dah tahu kan, tulis balik FC sama juga dengan 100,000 Hz or 100 kHz. Okay, so how about the F lower sideband? F lower sideband equals to FC minus FM. Okay, now FC dah tahu. Nanti saya cancel balik. Okay, FC dah tahu. Okay, FM berapa? FM, tulis ni dulu. FM berapa? Okay, FM. So from here, what is the value of FM? 1,500. 1,500. 1,500, right? Very good. Okay, so you dah tahu. FM sama juga dengan 1,500 Hz atau 1.5 kHz. So, kita nak tahu kan dalam amplitude modulation kita ada frekuensi upper sideband. F upper sideband equals to FC plus FM. So, kalau nak mudah,
100k plus 1.5k. So dapat berapa? 101.5k. Betul tak? Okay. F lower sideband, SC minus FM. 100k minus 1.5k. Berapa jawapan dia? Tolak. Saya tak ada kalkulator ni. Kamu kena kira. 98.5k. 98.5k. 98.5 kilohertz. Okey. Tengok jawapan dia betul ke tak. Sekejap saya check dulu. Betul? Ni So what's the frequency appear dekat sini sebagai tahu ada ni FC, F upper sideband, F lower sideband. Betul lah. Jawapannya dapat 98.5. Okey. Jawapannya betul. Okey, nampak tak? Easy ke tak soalan ni kalau you tahu formula? Nampak tak? Kalau you faham the concept, you boleh jawab tanpa you tengok formula yang before this. Easy or not? Easy, Easy. Sebab tu saya kata come to this class, nanti saya tunjukkan kamu. Okey. Jadi saya tak nakkan kamu pening kepala. Okey, untuk ni, untuk hari ni. Okey, jadi yang you kena tahu mula-mula adalah formula. Okey, formula nanti sebahagian ni. Ni saya akan berbual dekat kamu punya ni. Kamu punya telefon. Okey? Kamu punya WhatsApp. Okey. So, sekarang ni untuk hari ni cukup sampai sini saja. Okey, untuk hari ni nanti saya bagi yang kita punya draft ni saya akan hantar pada WhatsApp. Saya nak kamu fahamkan dulu. Simple thing. The first example. Okay, the first example of this thing. You tengok dulu, you fahamkan apa yang saya cakap ni. Saya bagi. Nanti you analysis. Nanti after this, kita akan move on the next things. Okay, untuk next thing ni, saya bagi tahu satu Okay, kita akan belajar pasal power. Tak apalah, nanti kamu boleh tengoklah, saya akan bagi juga yang power ni. Okay, yang power ni, kalau kamu nak tahu, kita ada 3 benda daripada frekuensi analisis ni, frekuensi domain, ingat satu you beritahu pasal frekuensi, okay, frekuensi analisis. Another one you beritahu pasal power. Ini yang you kena tahu. Satu lagi power. Katalah F. F. Kita tambah F lah. Okay. Ini tadi FG. G Okay, kita tambah satu G. G. What powers powers will show up in spectral analysis of the modulated wave. Ini saya nak bagi tahu juga power, apa yang ada. Okey, power. Okey, maksudnya okey tak apalah kalau kamu tak faham ni saya tulis ayat mudahlah. Okey. Find PT, P total P carrier, P upper sideband, P lower sideband. Ni soalan seterusnya G. Okey, tapi kamu kena tahu satu formula dia. Formula dia. Ini ada the new thing that you must know. Okey. Dekat sini dipanggil, ini frekuensi kan, pada masa yang sama, ini kita boleh panggil dia sebagai power juga. Power. Okey, power untuk apa? Power untuk lower sideband. Sini dipanggil apa? Sini kita boleh panggil dia power juga. Power untuk upper sideband. Sini kita boleh panggil apa? Kita panggil dia power carrier. Okay. So, power carrier sini sama juga dengan apa? Pertama MVC over 2 or VM over 2. Ini dipanggil benda yang you kena tahu lagi. Okay. So, VM over 2 ataupun MVC over 2. Tak ada apa, ini adalah basic. Nanti you boleh tengok saya akan ajar derivation. Ini mula-mula saya nak bagi you faham simple thing So, saya boleh bagi tahu satu formula Okay, satu formula yang baru. Satu formula yang baru saya nak bagi tahu kamu, iaitu ini bukan ni saya nak padam. Okey, saya nak bagi tahu ini G untuk G. G adalah untuk A B C D E F. F ini F. Ini F. Ini F lah silap. Okey, ini F.
Okay, G power. Okay, power total equals to PC plus P upper sideband plus P lower sideband. Okay, satu formula you boleh guna formula ni. PC equals to VC squared over 2R. Ni satu formula baru lah. Tak apa saya bagi example supaya kamu tak pening. Okay, P upper sideband ni, P upper sideband sama juga dengan MVC over 2. Okay, tapi saya nak bagi tahu satu benda. Power untuk upper sideband and lower sideband selalunya identical. Sebab tu you tengok P lower sideband pun sama, MVC over 2. Clear? So, dalam kes ni, saya boleh tak kena tambah satu lagi. If RL equals to 50 ohm. Ni tambah lah 50 ohm ya. Okay, if 50 ohm. Okay, so macam nak selesai. Okay, so VC squared, VC berapa? VC squared over 2R. VC berapa tadi? 60 kan? 60 kuasa 2. 2 darab R berapa? 50. Campur M. M berapa? Ini M kecil not the big M. Small M. Small M berapa? Small M 0.25. Okay. 0.25 darab VC. VC berapa? VC 60 kan? 60 divide by 2. Okay, ni saya nak tunjuk satu-satu lah supaya kamu faham. Okay. Okay, campur. Campur, sama, identical. 0.25 VC squared. Bukanlah MVC, mana tu ada tahu squared ni, sorry. Okay. MVC ni 60 60 bagi dengan 2. Okay, so berapa yang mula-mula ni? VC squared over 2R, berapa nilai dia? Kirakan kejap. 60 kuasa 2 bagi 100. Berapa? 36. 36. Kejap, betul ke saja ni? Kejap, saya check lagi sekali ada buku. Takut juga kan sesilap kan. Kejap. MVC, M squared PC over 4. Oh, sorry. Saya dah tersilap ajar ni. Kejap. MVC over 2. Cuba tengok M tadi berapa? 0.25 kan? 0.25, VC berapa? 60 bagi 2. Kalau yang ni pula M squared. Oh, tu kena lagi PC P carrier. PC equals to, kejap saya nak double check. PC equals to VC squared over 2R. Katakanlah R equals to 50. VC tadi 60 kan? 60 kuasa 2 bagi 2R. 250. Tengok sama tak jawapan dia? Oh, ni lain ni. Sorry. Ini adalah voltage. Sorry saya salah ajar tadi. Ingat okey, silap. Kita ada dua benda Sorry. Saya tersilap. Ni. Power content. PT N squared PC over 4. Sorry. Okey. Voltage tadi, frekuensi domain tadi. Sorry, nasib baik saya kata macam pelik Okey, frekuensi domain, kena ingat kita boleh represent ni, kita boleh represent in term of voltage, voltage, and also kita boleh represent in term of power. Nampak ni, PC. Sebab tu saya kata kompleks sikit. Kenapa? Okey, student mesti cakap kan, kenapa kita kena kadang-kadang kita tak tahu power, kadang-kadang kita tak tahu voltage? Sebab ini untuk transmission purpose. Okey, macam kes ni power boleh jadi power, boleh jadi voltage. Okey, yang tadi saja adalah voltage. Okey, jadi ada dua benda yang student kena tahu. Cuba salin. Okey, satunya adalah listing. Ini untuk voltage. Ini untuk voltage. Ini adalah untuk power. Okey. Kalau power PC ini saja PC equals to VC squared over 2R. Ni upper sideband sama, identical sebab tinggi dia sama. N squared PC over 4. Yang ini kalau voltage ini soalan lain. Ini kalau kita tanya voltage. Okay, sorry. Saya make mistake.
Okay, so sekarang ni untuk analisis power, ni PT equals to M squared PC over 4 plus M squared PC over 4 plus PC. Okay, sorry, jadi kita balik semula pada soalan tadi. M squared PC over 4. M squared PC over 4. Mana tadi? Ni, sorry ni sudah tersilap. Ni voltage ni. Okay, ada dua benda. Sorry. Ini adalah bukan PC, ni voltage. Aduh, silap sorry. Bukan power ni. Kadang-kadang pun tersilap juga. Normal lah, human. Okay, now, saya lukis balik supaya kamu faham. Ini kalau represent in term of voltage. Ni VC. Okay, voltage. Sini. Sorry, saya padam balik sini supaya kamu tak pening. Sorry, ni silap ni. Saya kata macam silap lah. Okay. Saya padam balik. Okay, untuk frequency spectrum kita ada dua. Pertama voltage kalau nak kata represent of voltage. Kalau voltage, represent of voltage ni kalau frequency spectrum lah. Kita lukis balik. Kita ada VC. Sini ada MVC over 2 equals to VM over 2. Sini pun sama sebab dia punya tinggi sama. Okay. MVC over 2 equals to VM over 2. Ini untuk voltage. Kalau untuk power sepadam ni. Ini untuk frekuensi domain Tak apa, jangan takut nanti saya bagi ni. Cuma kamu fahamkan je. Okay. Kalau untuk power pula, PC, sini adalah M squared PC over 4. Sini adalah M squared PC over 4. Ini FC, F upper side band, F lower side band. Sini F upper side band, F lower side band. Ini adalah FC. Okay. So, untuk dah soalan ni tadi, sudah silap. Sorry Okay, saya tukar merah balik. Maksudnya, PC equals to, ni PC equals to VC squared over 2R. Okay. VC berapa? Normally R tu kita bagi 50. Okay. Normally 50 lah. Okay. VC berapa? 60 kan? 60 kuasa 2 over 2R. 50. M berapa tadi? M 0.25 kan? 0.25. 0.25. Ni sepadam lah ini untuk power. 0.25. Darab berapa? M squared PC. M squared PC. PC berapa? You kena kira dulu. 60 kuasa 2 bagi 2 darab sini. Berapa dulu? Ini. 60 kuasa 2, 2 darab. 60 kuasa 2 bagi 100. Berapa? 36. 36 sir. 36 right? Okay, ini M squared PC Ini M squared. Ini saya tulis sini lah supaya kau faham. Ini saya tulis biru balik supaya student saya tak pening. Tak apa, ini mula-mula introduction je. Okay. VC squared over 2R. Sini campur M squared PC over 4. Identical M squared PC over 4. Okay. 0.25 darabkan dengan 36. Betul? Darab 36 bahagi 4 campur 0.25 kuasa 2 36 bagi 4. Okey, berapa jawapan dia dapat? Okey, berapa jawapan? So, PT equals to 36 plus 0.25 kuasa 2 dah 36 bagi 4. Berapa dapat? 0.56. 0.56. Correct or not? This sama Ya. Betul sir. Betul lah. Berapa jawapan dia? PT? Berapa jawapan? Saya tak ada kalkulator. 37.12. 36
27 saya. 37 point 12. 12 watt. Inilah cara dia. Kalau kamu tahu kan, simple je. Kalau you know the formula, you boleh jawab. Okay, nanti saya bagi exactly this thing Okay, first, okay, ni saya nak tutup kelas kita Okay, first, cache the audio signal, soft. Okay, second, cache the carrier, soft. Construct the modulated wave, maksudnya AM signal, soft. Then determine the modulation factor and percentage modulation, soft, small m equals to Vm over Vc. And then modulation factor, why we need to study? We don't want something like over modulation. How the over modulation look like? Like this, AM signal dia. Jadi kita tak nak. Okay, kita tak nak. That's why you kena study modulation factor and percentage of modulation. Lepas tu, what are the frequencies of the audio signal and the carrier? Kalau tak tahu, buat frequency analysis in term of the frequency domain. Okay, yang ini dipanggil time domain. Okay, time domain. Okay, because of what? In term of T. Yang bawah ni kita panggil frequency domain because of what? Because of F frequency. Ini dia panggil frequency domain. Because we play in term of frequency. Okay, so yang F, what the frequency show up in the spectrum analysis. Okay, spectrum analysis kita ada F upper sideband, F lower sideband, and also F carrier. Okay, okay. Now find the PT, PC, P upper sideband if RL given 50 ohm. Okay, kena ingat benda ni yang kena ingat. Ni. Okay, kita ada dua in term of power, okay, this thing, ataupun in term of voltage, this thing. Tapi kita nak tahu power kan, power macam ni. Okay, find the power P total AM equals to PT plus P upper sideband plus P lower sideband. Kenapa? Sama, identical. Identical. Okay, so student saya apa yang tak faham, ini nanti saya akan bagi dalam kamu punya WhatsApp. Okay, apa yang student saya tak faham sekarang ni? Okay, chat back. Tanya sebelum kita nak habis kelas ni. Saya nak habiskan kelas dah ni. Okay. Okay, apa yang student saya tak faham? Okay, chat back. Okay, apa yang student saya tak faham? Saya dah nak habiskan kelas ni. Okay, apa yang tak faham? Remember, semua subjek deal with formula. You know the formula. Okay, kadang-kadang kita bagi formula dekat appendix. Kalau you tahu guna formula, you boleh jawab. Okay? Yeah. Okay. Itu sahaja untuk hari ni. Sir, saya nak tanya soalan. Tanya. Memang kena tanya. Okay. Sir, kalau power ada power total. Kalau voltage ada voltage total tak? Itulah nanti, sebab tu saya bagi tahu, tapi kita jangan tanya. Sebab tu saya tak nak bagi. Yang ni, analisis ni saya tak bagi. Kadang-kadang macam ni, kadang student suka tanya, "Sir, kenapa saya nak ini kan?" Saya cakap, dah saya tak ajar tu, tak ada dah masuk. Tak. Kadang-kadang kita nak, yang ni nanti ada guna dia. VM over 2 ni, kamu akan tengok analisis macam ni. Okey. Ni saja ya. Okey, kadang-kadang saya bagi tahu analisis ni dalam question lah, sebab student nak tahu question. Kalau dalam AM, kita selalu akan tanya macam ni. Okay, mula-mula kita bagi equation. Equation VE, kita bagi equation VE yang kita bagi ni. Okay, sorry, kita bagi time domain. Sorry Kalau student saya nak tahu sangat, okay, pertama kita bagi dalam bentuk time domain. Time domain. Do analysis. Okay, macam ni lah. Maksudnya ini adalah kita bagi time domain, do the analysis. Okay. Kedua, selalunya soalan dia tak boleh AM macam tu je. Kedua, kita bagi you dalam bentuk ni. Ni. Kita bagi you AM signal, do analysis. Tak apa, nanti jangan takut saya akan bagi tutorial. Okey, ingat tak macam mula-mula dulu test chapter 1 saya ada bagi tutorial. Chapter 2 pun ada tutorial. Okey. Ketiga, kita bagi you frekuensi
domain. Frekuensi domain. Okay, frekuensi domain yang ni. Okay, and then do the analysis. Ini je yang kita boleh tanya you. Okay, kita bagi you time domain, do the analysis. Kita bagi you in term of the AM signal, kan ada Vmax, Vmin, Vmax, Vmin, nanti you boleh tengok. Vmax, Vmin, kita boleh cari daripada kenapa? Okay, macam AM analysis, you perasan tak? Vmax equals to Vc campur Vm. Okay, kalau Vmin, Vc minus Vm. Daripada sini, kamu nampak tak? Kita boleh cari nilai Vc, kita boleh cari from here, kita boleh cari Vc, Vm, dan kita boleh cari modulation index. Dia boleh reverse engineering. Sebab tu nanti kamu akan belajar lah furthermore. Daripada frekuensi ni kamu boleh cari Fc kan. Boleh cari Fc, Fm, lepas tu kan F upper set band, F lower set band. Okay, daripada sini kamu boleh cari sini power transmit. Okay, V total yang kamu cakap tadi tu, VT boleh juga cari. Okay, so jangan risau, selalu saya tak tanya ni sebab analisis ni macam tak berapa penting. Kita nak tahu PT. Okay, some of the students say, sir, why we need to study PT? Okay, kalau you tak study PT, P transmit tu, kamu tahu tak jadi apa? Contoh kamu punya smartphone, kalau kamu tak study power transmit, contoh kamu buat telefon, kamu punya bateri boleh tahan 5 minit saja. Faham tak? Contoh kalau you don't study power transmit, contoh telefon kamu ni efek dia, kalau kamu main design je, telefon kamu ni baru guna 5 minit, bateri dah habis. Sebab itulah kita kena kaji pasal power transmit, power total. Clear? Okay, ada lagi yang tak faham? Ada set? Apa ni hari ni introduction takkan dah hebat sangat kot. Okay? Apa yang student saya tak faham mengenai soalan ni lagi? Okay. Faham eh? Okay, VAMT nanti sebagai next class kot. So bagi kelas ni nanti dah tak datang kelas, next class lah, dah pandai. Clear? Okay. So clear? Okay, so test 1. Setengah student nak laju kan? Test 1. Kalian tahu? Test 1, normal kita akan tanya noise chapter 1. Okay, and then campur ni selalunya 10 marks lah, 10 marks. Campur AM analysis chapter 2, 20 markah. So total up 30 marks. Okay, inilah yang selalu akan tanya. Noise ni yang tu lah, bukan noise tu yang yang ni non-linear amplifier, selalu kita akan tanya tu, non-linear amplifier. Okay, ni untuk test you. Okay, jadi saya nak habiskan kelas. Ada siapa lagi tak faham? Nanti saya bagilah. Yang ni exactly saya akan bagi kat ni. Okay, supaya you faham konsep dia. Okay, tak tahu you boleh tengok dekat ni. Setengah student cakap kan, sir, tak boleh lah sir, tak faham lah nanti tutorial macam mana sir. Tutorial macam ni. Nampak ada banyak soalan. Jangan risau. Nampak ni. Ada banyak soalan. Nampak ni. Sikit je soalan ni. Kenapa 2 je? Oh, ada banyak. Soalan ni ada banyak, nampak tu? Ada banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua ada. Okay? So jangan takut Kita ada dia punya tutorial ni. Tutorial saya akan bagi kamu. Tutorial 2, amplitude modulation. Tengok ni. So jangan takut hari ni introduction. Tak kalah introduction you dah hebat terus. So saya nak habiskan kelas. Okay, any question? Apa lagi student saya nak tanya? Tutorial 3. Apa lagi nak tanya tadi? Ni salah satunya lah tutorial nanti akan belajar. Okay. So ada apa-apa lagi? Ini next ni lah yang saya cakap tadi. Given this type of the signal, you can do analysis. Ni next class lah, nampak? You boleh cari. Nampak? You boleh cari Vmax, Vmin. Okay, you boleh cari AM punya ni. Okay. Okay, so ada apa-apa nak tanya soalan lagi? Tak ada Ni next class lah. Okay. Clear? Boleh download chapter 2. So tak ada apa-apa So besok ada kelas.
Besok kelas mana section A, kamu punya quiz 1 adalah hari you boleh jawab Friday to Sunday. Saya akan bagilah nanti dalam ni Friday to Sunday online kalam chapter 1. Okay, Friday to Sunday you boleh jawab. Clear? Okay, ada apa lagi soalan saya nak tamatkan kelas ni? Okay, ada apa lagi? Semua okay ya? Tak ada sir. Okay, nanti saya bagi dekat WhatsApp yang kita buat kira-kira tadi ni. Okay, so dah habis kelas. Okay, Nak Muslim boleh left conversation ni sebab saya nak baca doa. Okay, thank you. Nanti saya buat kat YouTube. Okay, thank you. So, Ha. Assalamualaikum.